Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Zakar Muhammad Zamri. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan kursus pengajian Malaysia 2 di bawah tajuk Dasar Ekonomi Baru. Pertama sekali saya akan membincangkan tentang latar belakang dasar ekonomi baru. Dilihat daripada perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural melalui amalan pecah dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan biji timah, perdagangan dan perladangan. Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel kereta api dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Selepas mencapai kemerdekaan, rancangan Melaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Melaya pertama, kedua dan rancangan Malaysia pertama dirancang untuk menitik beratkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Selain itu ialah rasional. Dari banci penduduk tahun 1970, didapati 49.3% daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garisan miskin. Dari jumlah semua keluarga miskin, 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% di kawasan bandar. Kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti berikut. Melayu, kadar kemiskinannya 64.8 dengan pendapatan purata keluarga sebulan RM172. China dengan kadar kemiskinan 26% dengan pendapatan purata keluarga sebulan RM172. Kaum India dengan kadar kemiskinan 39.2% dan pendapatan purata keluarga sebulan RM394. Dan kaum-kaum lain dengan kadar kemiskinan 44.8% dan pendapatan purata keluarga sebulan RM304. Dan jumlah kesemuanya ialah RM813. Dari kajian tahunan hak milik syarikat-syarikat berhad yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan dan Rekod dari Pendaftaran Syarikat adalah didapati hak milik dan penguasaan sektor syarikat-syarikat pada tahun 1971 adalah seperti berikut. Pemilikan, Bumiputera, Perseorangan dan Agensi Amanah dengan jumlah pemilikan RM juta 279.6 juta dengan berapa peratus? 4.3%. Bumiputera Perseorangan 168.7 dengan peratusannya 2.6. Agensi Amanah dengan jumlah pemilikan 110.9 juta dengan peratusannya 1.7. Yang kedua, bukan Bumiputera 2,232.2 juta dengan berapa peratus? 34%. Warga negara asing 4,051.3 dan 61.7%. Keseluruhan jumlah pemilikan RM juta 6,564.1 juta dan peratusannya 100%. Dilihat dari sudut pembahagian pekerjaan pada tahun 1970, pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut. Sektor yang pertama ialah pertanian. Melayu 67.6, China 19.9, India 11.5, lain-lain kaum 1.0. Yang kedua, perlombongan. Melayu 32.1, China
38.7, India 8.5, lain-lain kaum 0.7. Perniagaan, perdagangan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam 40, Melayu 42.6, Cina 45.5, India 10.7, lain-lain kaum 1.2. Kebincangan di atas dipercayakan telah merupakan suatu sebab utama berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan satu perusuhan perkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975 untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum, di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang sama. Seterusnya saya akan membincangkan tentang objektif dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru dilaksanakan setelah menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu. Kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Yang ketiga, strategi pelaksanaan dasar ekonomi baru. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata. Apa itu strategi serampang dua mata? Ialah antaranya 1. Mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berikut adalah penerangan mengenai strategi serampang dua mata. Yang pertama, membasmi kemiskinan. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar, tetapi di bandar juga ada. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Yang kedua, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Yang keempat, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah. Yang kelima, memodernkan kehidupan di luar bandar. Yang keenam, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putera. Yang ketujuh, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Yang kelapan, memperbaiki taraf dan kualiti kehidupan rakyat mengikut melalui pelajaran, latihan, kesihatan dan kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Seterusnya penerangan mengenai strategi yang kedua, iaitu penyusunan semula masyarakat. Penyusunan semula masyarakat adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990, pemilikan saham atau ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini, di mana penyertaan bumi putera sebanyak 30% dan 40% bukan bumi putera dan 30% terdiri daripada pelabur-pelabur luar negeri. Dalam mencapai matlamat penyusunan semula dasar ekonomi baru, strategi berikut telah disusun. Yang pertama, meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan
golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Yang kedua, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Yang ketiga, menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menubuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Nasional. Yang kelima, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kedara, Kejora dan sebagainya. Akhir sekali ialah penutup. Dasar ekonomi baharu yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh, segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Sekian, terima kasih.